Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syakaizani YouTube channel. Jadi topik kita pada hari ini ialah Kickstarter loss compress. Apakah masalah yang perlu kita cek? Apa masalah yang biasa berlaku? Masalah apa? Dan apa barang yang perlu kita cek sekiranya kita punya Kickstarter loss compress. Loss compress ni macam mana? Loss compress ni di mana kita punya Kickstarter kosong terus. Macam ni dah ada ni, tak boleh nak buat ni dah ada. Macam mana? Nak tunjuk. Aku tunjuk. Ni lah contoh. Loss compress ni di mana kita bila kita letak kaki tu dia kosong tu. Macam ni ada tersekat kan. Walaupun motor ni motor standard, dia ada tersekat. Di mana tu compress dia lah. So bila mana loss compress, dia akan jadi kosong terus. Kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada sedikit pun rintangan pada Kickstarter. So apa yang kena check sekiranya kita punya motor loss compress? So yang pertama ialah benda yang biasa berlaku adalah kita kena check ialah kita punya rantai timing. Biasanya rantai timing putus kalau motor kita loss compress. Apabila rantai timing putus, kita Kickstarter tu kita punya valve tak ada buka tutup lah. Sebab tu jadi loss compress. Tak ada compress. So macam motor ni loss compress, kita buka top set terus. Biasa loss compress ni korang buka je terus top set. Tapi tengok kadang-kadang ada juga masalah clutch. Tapi biasanya masalah clutch, loss compress dia tu dia rasa lain sikit. Dia kosong tetapi dia bukan setiap kali start jadi gitu. Biasanya dia akan jadi sekali dua je. Kalau teruk mungkin jadi full. Tapi korang boleh detect biasanya. Biasanya pomen-pomen ataupun orang yang tak tahu sangat pun biasanya dia boleh detect kalau loss compress belah clutch ataupun belah top set. So biasanya aku nak bercerita pasal belah top set dulu. Biasanya rantai timing putus ataupun piston tembus, iaitu bocor ataupun pecah. Tapi biasanya pecah dia akan jadi tersekat. Kompres akan jadi macam mana? Kompres ada tapi dia lekat-lekat macam tu. Macam case ni valve putus. Sama ada benda tu lah. Biasanya valve putus ataupun rantai timing putus. Jadi sekarang ni yang ni motor ni valve putus. Kenapa valve putus? Kenapa? Macam mana valve boleh putus? Macam mana valve boleh putus? Tambah juga. Tangan kau. Valve, macam mana valve boleh putus? Valve boleh putus disebabkan biasanya material valve tak cukup kuat untuk menampung kita punya cam, kita punya spring valve, ataupun spring valve tak cukup untuk menampung ketinggian cam. Tu semua berkait. So kita kena pasang cam, spring valve. Pastikan kualiti dia okey. Spring valve dengan cam pastikan suitable ataupun bersesuaian. Spring valve kena support cam. Sekiranya spring valve kita standard, cam racing, tu boleh jadi valve putus. Maknanya macam tu lah. Kita modi ni kena kasih dia cukup lah. Macam motor ni, masalah dia adalah valve putus mungkin disebabkan oleh material valve kot.
Sebabnya cam dengan spring valve dia dah support dah ni. Cam ESR2 je rasanya, tak silap. ESR2 ke G2 macam tu lah. Motor ni buat dengan kita kat ni. Oh, CMS T3. CMS T3. Dia punya spring valve aku tak pasti ni. Nampak macam CMS. Aku rasa kena tukar lah dia punya spring valve. T3 tinggi kak. So kita tukar lah spring valve nanti. So sekarang ni dia punya head masalah juga, di mana valve guide dia pun pecah sekarang ni. Valve guide pun pecah. Valve guide pun pecah disebabkan dia punya valve putus lah ni. Valve putus, valve guide pecah. Dua perkara tu lah. So sekarang ni kita buka, kita tukar terus valve. Kita tukar valve guide, tukar spring valve, settle. Jadi untuk bahagian top set yang tu je lah yang kena check. Kalau motor korang lost compress. Kalau bahagian clutch pula macam mana? Bahagian clutch dia agak complicated sikit, di mana bahagian clutch banyak benda kena check. Sama ada clutch slipper ataupun besi clutch, semua kena check. Kadang-kadang sebab spring clutch kurang keras pun boleh jadi one way auto clutch pecah pun boleh jadi. So bahagian clutch ni kena buka, kena check. Dia pokok pangkalnya macam mana pun kena buka, check lah. Kesimpulannya, sekiranya motor korang jadi lost compress tu, kena buka terus. Yang pertama detect dulu lah sama ada clutch ataupun top set. Lepas tu buka. Alright, semoga bermanfaat. So guys, sekarang ni kita alang-alang servis top set kan. Motor ni dah lama kita buat ni, dah lebih 2 tahun rasanya. So blok yang dia guna adalah Espada piston biasa je. Espada yang lama punya, bukan E-Pro. Kalau E-Pro piston forge. So Espada ni piston biasa je. Jadi kita tukar terus piston 65 forge. Standard modi. Yang tu enjin motor RRC, geng-geng RRC juga. 68 Jet 4 68 Jet 4 rebuild sebab itu jam road. Road dekat jam road, kita overhaul. Lepas tu kita buat crankshaft sikit, tambah berat, kasih padu sikit top speed. Harap-harap padu lah.
Saya nak apa dengan CDI apa nak ya? Tak ada kabel. CDI 10 bit je. Aku nak tu kan ni. Nak stop. Tekan butang Mega. Cek. Okey, siap sudah. 65 siap sudah. Valve putus. Tukar spring valve Tobaki Oh, aku tak sempat nak buat video tadi. Spring valve Tobaki, kalau korang spek 65 ke atas, aku amat sarankan untuk pakai spring valve ni. Dia 3.0. Memang betul-betul keras, memang terbaik lah. Nak kata keras melampau-lampau tak lah, tapi memang sesuai untuk spek 65 dan jack road. 65 ke atas jack road, 2 jack road 4, jack road 6 boleh pakai. Dia lagi keras daripada SCK. So memang amat sesuai lah untuk spek yang tinggi-tinggi. So motor dah settle, boleh tuan datang ambil.